لبيك اللهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم दलीले जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। दलीले जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। कोई भी दौर हो उसमें महाराजे आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुतबर ऐसा। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीसे पाक कहलाए जो बातें आपने कही। مولاي صل اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Setibanya di lapangan terbang di Arab Saudi, mutawif perlu memainkan peranan mengatur jemaah turun dari kapal terbang secara teratur bagi mengelakkan dari kejadian yang tidak diingini seperti tolak-menolak antara satu sama lain. Warga emas perlulah diutamakan dahulu. Selain itu, jemaah haji perlu menemui kaunter imigresen dan kastam bagi tujuan keselamatan. Dan semasa di imigresen, jemaah perlu beratur mengikut tempat masing-masing. Sekiranya ada jemaah yang menggunakan wheelchair, perlulah pergi ke kaunter wheelchair. Dan bagi jemaah perempuan, boleh ke kaunter jemaah perempuan. Selepas daripada proses itu, jemaah akan dibawa menuju ke tempat penginapan. Apabila sampai di hotel penginapan, mutawif yang bertugas perlu memastikan bahawa kesemua bilangan jemaah mencukupi dan turun di hotel yang telah ditetapkan. Kadang-kadang ada jemaah yang ingat dia ambil pakej premium padahal mereka berbayar pada pakej yang biasa sahaja. Untuk pengetahuan kepada mutawif, perlulah berjaga-jaga dan berhati-hati takut perkara ini mereka terlepas pandang. Selepas daripada itu, jemaah akan dibawa ke lobi hotel untuk diberikan sesi taklimat dan penyerahan kunci bilik akan dibuat selepas tamat sesi taklimat tersebut. Setelah itu, jemaah akan diberikan makanan oleh petugas sebelum mereka berehat di bilik. Jemaah akan memperoleh sajian tengah hari dan malam semasa di Tanah Suci. Justeru itu, mereka tidak akan kelaparan semasa menunaikan umrah. Bukan itu sahaja, snack food juga disediakan semasa dalam proses ziarah untuk memastikan perut jemaah tidak kosong. Contoh makanan yang diberikan ialah 2 biji roti dan juga air. Selain itu juga, mutawif perlu memastikan hidangan mereka mencukupi untuk jemaah di bawah bimbingan
bimbingannya tanpa melibatkan jemaah dari travel agency yang lain. Ini kerana bagi mengelakkan ketidakcukupan makanan. Proses ini selalunya melibatkan 3,000 jemaah dalam satu maktab. Para jemaah ini akan diuruskan secara bersama oleh petugas tabung haji dan maktab muassasah. Untuk mengelakkan kekeliruan, jemaah akan dibenarkan dengan warna-warna tertentu bagi setiap maktab. Mereka ini selalunya terdiri daripada seorang pengurus, 2 penolong pengurus, 4 petugas maktab dan 1 pegawai perubatan dan juga 3 petugas perubatan. Setiap jemaah akan dibantu oleh pembimbing ibadat haji iaitu pintas di setiap maktab dan zon untuk membantu jemaah melakukan haji dengan sempurna. Selain itu, jemaah juga boleh merujuk di ibu pejabat tabung haji di Mekah apabila dapat mengetahui masalah semasa berada di sana. Jemaah juga boleh menambah ilmu dengan mengikuti sesi ceramah dan bimbingan di PPM dan PPZ. Untuk pengetahuan semua, PPM bermaksud Pusat Pengurusan Maktab dan PPZ pula Pusat Pengurusan Zon. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ku menyahut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Puji nikmat dan kuasa milikmu tiada setara. Perkhidmatan kesihatan utama ialah rawatan kecemasan. Seterusnya, rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian klinik maktab ataupun zon, perkhidmatan ambulans dan kesihatan awam. Perkhidmatan sokongan yang pertama adalah farmasi, yang kedua ialah radiologi, yang ketiga adalah makmal, yang keempat adalah fisioterapi, yang kelima adalah diatetik sajian dan yang keenam setera supply unit iaitu CSU dan juga perkhidmatan terminal dan pasukan perubatan umum. Perkhidmatan perubatan tambahan ada 3. Yang pertama adalah perkhidmatan bimbingan ibadah haji di Tanah Suci iaitu PIHTAS. Yang kedua adalah perhubungan pelanggan hospital iaitu PRO dan yang terakhir adalah teknologi maklumat iaitu IT. Perkhidmatan perubatan tabung haji menyediakan perkhidmatan ambulans. Terdapat 20 buah ambulans di Mekah, Madinah dan Jumum. Dalam pengurusan ini, jemaah haji diberikan kemudahan untuk menggunakan wang di kaunter yang telah disediakan di Tanah Suci. Contoh perkhidmatan yang diberikan adalah mesin ATM. Selain itu, pengurusan ini juga berfungsi sebagai kaunter bayaran bagi jemaah yang melakukan kesalahan semasa di Tanah Suci. Kaedah pembayaran dam juga ada 4 kaedah iaitu yang pertama, dam tertib takdir, yang kedua, dam tertib dan takdil, yang ketiga, dam ta'ir dan dam takdir, yang keempat yang terakhir, dam ta'ir dan dam takdil. Secara ringkasnya, pihak ketiga ialah kemudahan yang disediakan kepada jemaah haji semasa berada di Tanah Suci. Antaranya ialah perkhidmatan lobi, perkhidmatan kenderaan bagi jemaah ke Masjidil Haram seperti bas atau bas masyair ataupun kriteria, perkhidmatan pos atau bagasi jemaah ke Malaysia. Setiap bagasi seberat 1 kg akan dikenakan bayaran sebanyak 16 rial Arab Saudi dan RM18.50 bagi nilai di Malaysia. Air zam-zam pula bersaiz 5 liter perlu dibayar sebanyak 90 rial di Arab Saudi, manakala di Malaysia nilai RM104 sahaja.
5 ke 6 hari sebelum pulang, jemaah akan diberikan notis taklimat ringkas oleh mutawif yang bertugas. Pada hari keberangkatan pulang, bagasi jemaah akan diambil oleh pekerja yang bertugas untuk dibawa ke dalam bas. Selepas itu, jemaah akan melalui pemeriksaan imigresen dan juga keselamatan. Perlu diingatkan bahawa bagasi jemaah perlulah 30 kg, iaitu minimum 2 beg sahaja yang dibenarkan oleh tabung haji.